Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu. Satu. Ada ekor. Ada. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Bapak saya. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambangan tak jauh. Dengan sabar ini. So, saya harap anda semua terhibur dengan lawak Piramli tadi tu. Saya sebenarnya dapat idea daripada cerita Piramli tu. Macam mana dia orang belajar perkataan Jawi, sebutannya bunyi lain. Tapi kalau pada tutorial pada kali ni, saya gabungkan perkataan huruf Rumi dan juga Jawi. So, saya nak create satu design yang macam anda biasa lihat dekat hospital tu. Hospital mata lah. Biasa anda akan lihat perkataan yang jarak dekat dan jauh. Okey, untuk menghasilkan design yang sebegini, kita kena mulakan daripada asas dulu berkenaan dengan karakter panel yang ada dalam Illustrator. So, saya akan tunjukkan tentang asas penggunaan size, leading dan tracking. Firstly, kita akan belajar asas dia. Okey, saya buat dulu kat sini. Saya pergi pada menu type tool. Okey, karakter kat sini saya set dulu default. Senang cakap, saya pergi essential, saya pergi reset essential dulu. Pergi pada menu text tool, saya type dulu perkataan size, saya tekan enter, saya tekan leading dan juga tracking. Okey, apa itu size, leading dan tracking? Size biasalah daripada kecil ke besar. Leading jarak di antara 3 paragraf ni, manakala tracking ialah jarak ruang di antara satu abjad dengan abjad yang lain. Okey, mula-mula saya highlight dulu perkataan size ni. Saya gunakan shortcut Control Shift larger than untuk besarkan size ni. Tekan banyak kali. Anda akan lihat dekat karakter panel ni terdapat perubahan pada nombor dia. Pada leading, saya highlight dua-dua kesemua perkataan ni. Saya gunakan alternate anak panah ke atas. Anda akan lihat jarak di antara setiap paragraf tu dia semakin rapat. Ataupun anda boleh buat dia semakin jauh. Ini leading. Tapi kalau anda tengok dekat karakter panel ni, tak ada perubahan nombor pada leading set dekat sini. Kenapa? Ini disebabkan terdapat pelbagai size dan juga effects pada perkataan tipografi di artboard ni. Kalau anda nak tengok perubahan dia, anda contohnya saya type perkataan baru di sini, yang sama, leading, enter, tracking. By default dia memang satu size lah dan juga leading default. Kalau saya tekan alternate anak panah ke atas, barulah anda akan lihat di sini terdapat perubahan pada leading set di sini. Okey, itu beza apabila by default leading dan juga pelbagai size, leading dan tracking, bila anda campur dia tak akan muncul dekat sini. Seterusnya saya nak guide tentang macam mana nak gunakan shortcut key tracking. Saya highlight pada perkataan tracking, saya kecilkan sedikit, Control Shift lebih kecil dari yang ada dekat keyboard anda tu, smaller than. Kemudian saya tekan Control Shift close bracket yang ada pada keyboard. Anda akan lihat jarak di antara setiap alfabet tadi tu. So ini shortcut key macam mana memudahkan kerja anda dan mempercepatkan proses design tipografi. Seterusnya kita akan move kepada macam mana nak buat rekaan yang saya tunjukkan tadi ni. Okey, pertama sekali saya akan buat new file. Saya tekan Ctrl N pada keyboard, tekan OK. Saya akan buat satu garisan di sini, line, untuk guideline setiap jarak di antara perkataan tadi tu. Dan saya pergi pada menu Effect, Distort and Transform. Pergi pada Transform. Saya nak buat salinan sebanyak 8 salinan. Check Preview. Kemudian saya highlight pada Move Vertical. Saya tekan Ctrl Shift anak panah ke atas. Kemudian saya pergi pada Scale Vertical. Saya highlight Ctrl Shift anak panah ke bawah. Kalau anda lihat di sini jarak di antara yang di atas dan di bawah tu tak sama supaya saya dapat efek perkataan tadi, saya dapat susun yang semakin besar dan semakin kecil untuk design nanti. Kemudian ni saya nak jarakkan lagi, Ctrl Shift anak panah tadi ni. Yang ni saya rapatkan lagi. Okey, jarakkan lagi. Saya nak dia jauh sikit. Saya tekan OK. Saya pergi pada menu Object, Expand Appearance.
saya nak objek ni tadi betul-betul kat tengah artboard. Saya pergi pada menu artboard ni tadi, saya pergi make sure that yang benda ni memang dah align to artboard, dan tekan yang align in the middle ni. Dia akan betul-betul exactly kat tengah. Saya ke ataskan sedikit. Sekarang ni saya nak lock objek ni dulu sebagai basic guideline saja. Pergi pada lock selection. Saya buat satu kotak di sini. Lukiskan satu kotak. Kemudian saya pergi pada menu pen tool. Saya klik titik kat sini. Saya buang 2 titik di sini supaya saya dapat bentuk segitiga, supaya saya dapat design daripada yang daripada bawah ni pergi ke atas ataupun atas ke bawah, tak kisahlah mana-mana. Jadi bentuk dia macam piramid sebagai guideline saya. Kemudian saya klik segitiga ni tadi, piramid ni tadi, saya highlight, saya jadikan dia sebagai guide untuk teks tadi. Seterusnya saya klik satu huruf di sini, pergi pada menu text, saya tekan caps lock, saya type kata N, dan saya pergi pada move tool, saya tekan control shift, saya tekan shift, besarkan. Right, saya letak dulu di sini, saya double klik, highlight, saya pilih Myriad Pro Bold. Okay, kemudian saya duplicate huruf ni tadi, saya letak dekat bawah, saya double klik, saya type perkataan seterusnya AM. Saya tolak sedikit di sini, kemudian saya double klik, saya highlight, saya gunakan shortcut yang telah saya ajar tadi tentang asas dia, control shift, smaller than icon tu, saya kecilkan lagi. Kemudian gunakan shortcut key lagi satu, iaitu untuk tracking, control shift, close bracket, jarakkan dia. Okay, saya ulangi langkah yang sama. Okay, highlight, saya tolak dulu ke tepi, highlight, saya kecilkan, jarakkan dia. Okay, saya ulangi lagi langkah yang sama, kecilkan, setiap perkataan tak ni, highlight, saya dapatkan jarak tracking dia, tak di sini, kecilkan lagi sedikit, jarakkan dia. Kemudian saya duplicate lagi, saya perkataan ini huruf, dan saya kecilkan lagi, dan saya tolak, double klik, jarakkan dia. Okay, saya duplicate lagi, saya perkataan NUU N, right, saya kecilkan lagi, saya rapatkan ke kiri lagi, double klik, buat jarak tracking. Kemudian lagi sekali, semakin mengecil huruf ni, saya kecilkan lagi hurufnya, terlalu kecil, satu di atas, highlight, saya jarakkan dia. Okay, escape, tolak tepi sedikit, double klik, highlight, jarakkan lagi. Okay, sekarang ni tentu anda tertanya macam mana nak buat huruf Arabic ni. Okay, nombor Arabic ni memang dah ada dalam Illustrator by default. Anda boleh pergi pada menu type, glyphs. Dekat sini anda type je traditional Arabic, traditional, dia akan keluar Arabic. Okay, saya type dulu, saya duplicate dulu huruf ni. Okay, saya double klik, saya pergi traditional Arabic. Kemudian saya pilih perkataan Arab yang ada kat sini, huruf Arab, iaitu 1 hingga 9. Saya double klik je, nanti dia ada kat sini, anda lihat 1, 2, highlight semula, 1, spacebar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, saya highlight, saya jarakkan. Dia ada satu sama lain, saya adjust lagi benda ni, tolak ke tepi, saya double klik, saya jarakkan lagi.
Okey. Sekarang huruf N ni saya nak tukar kepada Arabic. Saya pergi pada glide semula. Saya double klik dulu highlight sini. Saya type perkataan traditional Arabic semula. Okey. Saya pilih huruf Nun. Double klik. Betul. Dan saya besarkan. Saya adjust dia punya size. Jarak dia. Okey. So, sekarang kita dah siap perkataan Arabic dan Jawi. Perkataan Jawi dan juga Rumi. Seterusnya, saya nak buat sedikit design kanta. Saya buat satu bulatan. Sini. Saya buang fill color. Saya isikan outline color dia dengan warna hitam. Saya pergi pada menu stroke. Saya tebalkan stroke dia. Kemudian saya matikan stroke line ni. Saya pergi pada object. Saya pergi expand. OK. Dan saya buat pilih rounded rectangle tool. Saya nak buat pemegang kanta tadi tu. OK. Saya highlight dua-dua. Saya tadi align to artboard ni kita change to align to selection. Kita buat in the middle. Now saya pergi window pathfinder. Saya mergekan dua objek ni sekali. Kemudian saya letakkan di tengah-tengah ni, nun ni. Okey. Saya nak rotate kanta ni ke arah kanan sedikit. Iaitu saya pergi pada rotation tool, saya klik dekat tengah-tengah ni, saya rotate macam tu je. Mudah. Okey. Sekarang yang ini hitam dan putih kan. Background dia hitam, tulisan dia warna putih. So yang saya buat ni tulisan dia hitam, belakang dia putih. Tak kisah mana-mana je design yang anda nak buat. Cuma beza yang saya buat tadi tu, saya highlight, saya buat satu petak. Saya buat satu kotak ni hitam. Saya right click, arrange, send to back. Saya lock dulu object, lock selection. Saya highlight je semua ni Tapi yang kanta ni saya tak nak, saya tekan shift, saya unselect dulu yang ni. Saya pergi kat sini, klik foreground color, saya tukar warna putih. Okey, yang kanta ni saya klik balik, saya tukar warna putih. Sekarang saya nak hide yang guideline ni, saya pergi pada view, saya pergi pada guide, saya clear guide je. So dah siap dah tutorial yang saya tunjukkan kat mula-mula tadi tu, macam mana nak design dia. Selamat mencuba.